Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Soleha Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan perkongsian ilmu daripada Soleha tajuk yang ke-38 pada sesi tahun 2022 ni. Alhamdulillah, tajuk kita hari ini adalah rawatan penyakit hati. Bagaimana kita nak rawat hati yang sedang bermasalah, sakit, bukan sakit di dalam hati ni tetapi sakit yang berkenaan dengan penyakit-penyakit sikap manusia, sikap manusia, peribadi dan akhlak manusia, macam mana kita nak rawat dan ubati, insya-Allah. Sebelum tu, Soleha nak minta tolong kepada anda semua, tolong share, tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link FB live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai, Waalaikumsalam, Puan Nur Syahidah Hamidi. Hai, Puan Latifah Aloy, Puan Haslida Abdullah. Okey, Alhamdulillah. Thank you yang bersama-sama dalam majlis ilmu pada petang ini. Semoga Allah merahmati kalian dunia dan akhirat, insya-Allah. Waalaikumsalam, Puan Hastini Anding. Okey, Alhamdulillah. Jom sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada hari ini dengan selawat dan doa, insya-Allah. Kita nak keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, Waalaikumsalam, Puan Masyita, Puan Mizrana Amirul. Hai, Puan Nur Syawira. Okey, Alhamdulillah. Okey, thank you yang bersama-sama dalam majlis ilmu pada petang ini. Insya-Allah, tajuk Soleha hari ini, bagaimana kita nak merawat hati kita agar hati kita ni tak terus bersangka-sangka, tak ada yang negatif, tak ada sifat mazmumah dalam diri kita, insya-Allah. Jom kita cek satu persatu, insya-Allah. Okey, yang pertama, rawatan bagi penyakit hati. Hati yang penuh dengan dendam, hati yang selalu sakit, hati yang bernanah dengan segala perkara-perkara yang tak elok. Kita kena ubat. Jangan biarkan ia melarat, sebab bila hati kita terus melarat, penuh dengan penyakit hati, maka sekeping hati tu akan meledak, meletup, lalu menyebabkan diri kita satu, tubuh badan kita ni akan menyebabkan rasa macam jauh daripada Allah, dan dia akan bagi impak pada keluarga kita sendiri. Yalah, tiba-tiba kalau hati kita ni panas baran, hati kita ni stres, tahu nak marah-marah je, yang jadi mangsa siapa? Selalunya yang jadi mangsa adalah suami kita, anak-anak kita. Sebabnya alasan kita kata kita penat, tak ada orang faham kita. Sebenarnya kita boleh mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil tu kita usaha dan ikhtiar untuk perbetulkan diri kita. Mungkin ada salah daripada side kita. Jangan kita salah dan tuding jari pada orang sekeliling. Sebab selalunya masalah tu datang daripada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tak sedar, kita asyik nak salahkan orang je. Kita asyik nak tuding jari dekat suami kita. Kita kata suami tak faham apa yang kita lakukan. Suami tak sedar yang kita ni penat. Sebenarnya perlukan komunikasi dua hala dalam masalah rumah tangga yang melanda dalam keluarga kita, insya-Allah. Okey, Soleha ada beberapa tips nak kongsi dengan anda semua bagaimana kita nak ubat dan rawat penyakit dalaman hati kita ni. Okey, yang pertama, perbanyakkan istighfar dan zikrullah. Kenapa? Sebab satu hari kita, yes, kita memang penat. Memang kalau kita nak cakap penat kita tu memang tak akan pernah habis. Dari awal pagi kita bangun sampailah kita di lewat malam, tengah-tengah malam baru nak tidur dan berehat. Sebenarnya itulah fasa-fasa pengorbanan seorang ibu, seorang isteri demi untuk melahirkan sebuah keluarga yang bahagia memang perlu berkorban.
Tak ada istilah yang tak penat. Tetapi andai kita tukarkan penat tu, kita tukarkan dengan nikmat, kita tukarkan ia dengan satu kesabaran yang luar biasa, kita akan rasa happy. Kita happy dapat uruskan rumah tangga dengan sempurna. Kita happy dapat sediakan pakai makan suami kita, anak-anak kita gembira, happy bermain. Itu adalah satu kenikmatan yang mana bila kita dah tua, kita tak akan dapat merasa nikmat tu lagi. Sebab tu enjoy every moment yang telah Allah titipkan dalam kehidupan kita. Itulah roda kehidupan. Sebab kalau kita ni nak komplain, nak merungut, memang tak akan pernah habis. Kita duk bebel-bebel sampai suami pun naik fed up. Jangan macam tu. Kita kena banyak istighfar, banyak zikrullah. Itulah ubat bagi hati. Sebab bila kita ucap Astaghfirullahalazim, akan berguguran satu titik hitam dalam hati kita. Di mana kalau hati kita tu makin clear, makin jernih, makin berguguran banyak dosa hitam, hati yang bersih akan menghadirkan rasa ketenangan dan kebahagiaan yang abadi yang kita tak boleh nak gambarkan dengan kata-kata pun. Betapa tenangnya hati ni. Nak buat ibadah gembira, nak layan anak-anak gembira, nak uruskan rumah tangga rasa happy, rasa semangat. Bukannya kita tahu ataupun kita pegang perkataan penat tu, kita buang jauh-jauh. Sebab tak ada istilah penat. Tetapi itulah bahagia yang kita nak sampaikan pada keluarga kita. Kalau kita pilih cara bahagia, bahagialah yang akan dapat. Tetapi andai kita asyik fikir negatif, asyik fikir nak penat je, penatlah kita dapat. So, niatkan segala apa yang kita lakukan dalam rutin harian kita, niatkan sebagai ibadah. Ibadah, kita dapat pahala. Isteri-isteri, ibu-ibu, apa yang anda lakukan, kepenatan anda, pengorbanan anda, kelelahan anda, keringat anda yang keluar tu, Allah akan ganjarkan dengan pahala yang sangat luar biasa. Segala titik-titik peluh yang keluar tu akan bertukar kepada titis-titis emas di akhirat kelak. Betapa Allah ni akan menaikkan darjat dan martabat seorang wanita solehah yang sangat taat, patuh, sabar menguruskan rumah tangga. Dan jangan lupa, bila kita penat, dalam situasi penat, baginda Rasulullah SAW berkongsikan satu tips kepada puterinya yang mengadu, penat ayahanda, bagaimana saya ni menguruskan dari pagi sampai ke malam, letih sangat, saya nak mat, saya nak orang gaji, boleh tak? Lalu baginda Rasulullah melarang, kata tak perlu pun orang gaji tu. Yang akan angkat segala kelelahan kita, kepenatan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tidur, jangan lupa untuk amalkan zikir Fatimah. Ni dah bertahun-tahun dah. So, dah amalkan. Yelah, kita ada anak 4 orang, nak uruskan rumah tangga. Bukan satu perkara yang mudah. Tetapi bila kita enjoy dan kita bersyukur, kita bersabar, semua tu jadi satu kenikmatan dan kebahagiaan. Kita seronok. Seronok uruskan rumah tangga, sambil tu boleh buat bisnes dengan cemerlang, boleh pantau tim dengan cemerlang. Sebab apa? Kita faham, matlamat hidup kita bukan untuk diri kita je. Matlamat hidup kita untuk ummah. Matlamat hidup kita untuk keluarga kita yang tersayang. Kalau kita berfikir luas, keluar daripada kotak pemikiran kita, kita akan dapat nampak betapa nikmatnya Allah bagi kita sahabat-sahabat. Allah hantarkan kita satu tim yang macam mana kita perlu bantu mereka. Kita perlu bantu umat Nabi Muhammad SAW ni, dan kita buat segala apa yang Allah suruh, dan kita buat dan tinggalkan apa yang Allah larang. Semua tu adalah ujian buat diri kita, dan andai kita pandang pada sudut hikmah, maka banyak sangat kelebihan yang akan kita dapat. Okey, yang seterusnya, kita kalau nak rawat hati kita yang penuh dengan penyakit, hendaklah kita rawat dengan solat taubat dan juga taubatan nasuha. Ini adalah rutin harian kita. Jangan kita anggap diri kita tak ada dosa. Setiap hari pasti ada dosa yang terpalit dalam diri kita, sama ada kita sedar ataupun tidak. Sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Kita kalau terlintas bersangka buruk dalam diri kita, dalam hati kita pun dah jadi satu dosa. Sebab tu setiap hari, setiap malam sebelum tidur, lakukan solat sunat taubat 2 rakaat. Sebab kita tak tahu esok kita akan dibangkitkan balik tak? Allah akan kurniakan kita nyawa lagi tak esok pagi bila kita bangun tidur? Kita tak tahu kan? So, setiap malam sebelum tidur, lakukan solat sunat taubat
Kita cuci segala dosa-dosa kita, minta ampun dengan Allah, minta ampun dengan manusia, minta ampun dengan suami, minta ampun dengan mak ayah kita. Kita takut dalam satu hari itu kita ada terlukakan ataupun tersakitkan hati suami ke tidak. Sebab redha seorang suami, bila suami isterinya dah meninggal, bila suami ucapkan, abang redha dan abang halalkan makan minum awak, dan abang redha setiap apa yang perkongsian hidup kita bersama ni, insya-Allah masuklah isteriku ke dalam syurga yang terindah. Bila suami ucapkan perkataan tu, masya-Allah, subhanallah, akan berguguran dosa si isteri sebagaimana seorang suami redha terhadap isterinya. Beruntung sangat. Sebab tu kita kena berbuat baik pada suami kita. Tak kiralah kalau suami kita tu panas baran ke, kaki pukul ke, tetapi biarlah kita ni jadi isteri solehah. Biarlah kita ni jadi isteri yang sentiasa menjaga kebajikan dia, yang sentiasa menjalankan tanggungjawab dan amanah diri kita sebaiknya. Jangan bila suami berlaku buruk pada kita, kita nak balas dendam, kita tetap berdendam dengan dia. Tak. Isteri syurga di bawah telapak kaki seorang suami. Sejahat apapun, seburuk apapun suami kita, biarlah kita diredai oleh dia dan dia ucapkan yang baik-baik buat diri kita. Pengakhiran kita adalah husnul khatimah, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, rawatan penyakit hati adalah dengan sedekah. Anda pernah dengar tak? Sedekah ni mampu menutup 70 pintu bala dan akan membuka 70 pintu rahmat. Sebab tu kalau kita buntu dalam hidup kita, perniagaan self-start ke, hati kita tak tenang ke, anak selalu bergaduh ke, banyakkan sedekah. Dan kalau kita saat ini, kalau kita diuji dengan kesihatan, kalau kita diuji dengan penyakit, bersedekahlah. Sebab bersedekah mampu untuk menutup segala pintu kejahatan, segala bala-bala, segala musibah akan Allah angkat. Sebab tu orang yang banyak bersedekah ni, anda boleh lihatlah banyak feedback dan testimoni sebab kerana amalan sedekah dalam kemalangan. Contoh dalam situasi kemalangan kan, tiba-tiba kemalangan tak jadi berlaku, dan kalau kemalangan tu berlaku, nyawa dia terselamat sebab apa? Rupa-rupanya waktu hayat dia, waktu hidup dia, dia setiap kali pergi masjid, dia mesti masukkan duit dan not dalam tabung masjid. Itu adalah antara amalan yang mana sedekah mampu untuk menyelamatkan diri kita daripada mara bahaya. Sedekah mampu untuk menyelamatkan kita daripada kezaliman manusia. Sedekah mampu untuk merawat segala penyakit sihir, segala penyakit yang hadir dalam kehidupan kita. Penyakit apa-apa insya-Allah boleh disembuhkan dengan bersedekah. So banyakkan bersedekah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, dalam situasi kita dah nyawa-nyawa ikan kan, tiba-tiba kita selamat. Adalah kerana mungkin asbab bersedekah. Sebab memang telah ada hadis dan firman Allah Subhanahu Wa Taala di mana orang yang banyak bersedekah tu, dia akan dapat perlindungan dan juga syafaat di hari akhirat kelak. So jangan tinggalkan amalan bersedekah. Sebab tu Soleha selalu ajar. Pagi-pagi je Soleha selalu belas WhatsApp kepada pembaca-pembaca FTR. Soleha ajak mereka berwakaf, Soleha ajak mereka bersedekah dan jadikan rutin amalan harian. Tak kiralah kita nak sedekah RM1 pun bersyukur kita mampu untuk bersedekah. Sebab niat dalam bersedekah itulah yang paling mahal. Dan apabila Allah janjikan setiap sedekah kita takkan mengurangkan sedikit pun harta kita, tetapi makin sedekah makin kaya. Itu jaminan Allah. Bukan Soleha main cakap je, tetapi Allah yang telah menjamin. Orang yang bersedekah, hidupnya tak akan pernah apa-apa kedana. Hidupnya akan sentiasa diberkati. Hidup dia akan sentiasa kaya. Kaya apa? Kaya jiwa, kaya hati, kaya akhlak, kaya kawan-kawan yang baik, kaya sahabat-sahabat yang soleh dan solehah, asbab amalan bersedekah. Masya Allah, gembira sangat. Hati kita tenang, anak-anak pun behave dengan cakap kita. Sebab apa? Amalan bersedekah. Sedekah ni power sangat. Kalau anda jadikan rutin harian dan istiqamah walaupun sedikit, amalan sedekah boleh merubah hidup anda 360 darjah kerana Allah telah menjamin orang yang bersedekah adalah orang paling bahagia. Orang yang bersedekah adalah orang yang paling kaya. Hatta walaupun hanya kaya jiwa, itu lebih bermakna daripada kita kaya tetapi menyombong diri. Okey, yang seterusnya, banyakkan dengar majlis ilmu dan banyakkan baca Al-Quran. Ini boleh merawat hati kita.
Sebab kadang-kadang hati kita lapar. Jangan kita ingat perut je perlu diisi. Hati kita lebih perlu diisi dan perlukan makanan rohani. Sebab bila hari-hari kita dengar hiburan kan. Kita dengar hiburan ataupun lalu dekat FB, muka orang tak tutup aurat sempurna. Dari situ boleh menyebabkan hati kita makin, orang kata, banyak titik hitam. Sebab kita kalau tertengok aurat orang, kalau kita ataupun sengaja tengok aurat orang, dah boleh jadi dosa. Sebab tu kita kena jaga panca indera kita daripada dengar perkara-perkara yang lara, mulut kita daripada bercakap perkara yang sia-sia, mata kita jangan tengok maksiat. Sebab maksiat mampu untuk menggelapkan hati manusia. Sebab tu tapis dan jaga, tundukkan pandangan kita, jangan pandangan kita ni boleh meningkatkan syahwat dan hawa nafsu manusia lain. Jaga maruah diri kita, insya-Allah. Banyakkan baca Al-Quran, banyakkan bermunajat, banyakkan upgrade ilmu, datang majlis-majlis ilmu, insya-Allah hati kita akan jauh pada dunia tetapi dekat dengan akhirat. So genggamlah akhirat sungguh-sungguh dan lepaskan dunia slow-slow, insya-Allah. Bukan drastik. Allah pun sendiri memberi kelebihan dan kemudahan kepada kita. Ialah setiap orang manusia, proses hijrah dia tak sama. Ada yang cepat, ada yang boleh berubah terus. Tetapi ada yang berubah slow-slow, tak apa. Yang penting ada perubahan yang kita nak ubah diri kita. Mungkin sebelum ni kita tak pernah pakai stokin, sekarang dah pakai stokin. Mungkin sebelum ni kita tak pernah pakai handsok, kita dah pakai handsok. Sebelum ni kita pakai tudung pendek, sekarang kita dah labuhkan tudung, tutup apa-apa yang patut. Itu adalah hijrah yang terbaik dan terindah. Tak perlu drastik tetapi slow-slow, tetapi insya-Allah kita jaga niat kita. Ya Allah, semoga aku sempat untuk merubah diri aku dan bantu aku kekal istiqamah dalam hijrah lillahi ta'ala. Okey, dan akhir sekali, rawatan penyakit hati adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan sahabat-sahabat yang baik. Sebab sahabat-sahabat yang baik ni boleh jadi penyelamat kita di hari akhirat kelak. Mungkin dia yang akan tarik tangan kita untuk masuk sama-sama ke syurga. Sebab tu, jaga hubungan kita dengan Allah dan jaga hubungan kita dengan manusia sekeliling kita. Jangan sakitkan hati orang. Jangan buat dosa dengan orang. Jangan mengumpat. Jangan sebarkan fitnah. Tapi kita bina silaturahim dan ukhuwah tu kerana Allah Ta'ala. Selalu suami Soleh pesan, bersahabat tu biarlah kerana Allah Ta'ala. Jangan bersahabat kerana bisnes. Jangan bersahabat kerana rakan universiti. Sebab pengalaman diri Soleh sendirilah. Bila berkawan dengan sahabat-sahabat dekat universiti ke, kat mana-mana zaman belajar kan, sampai bila sekarang ni dah terputus sahabat, terputus silaturahim. Tengok balik niat. Kita bersahabat sebelum ni kerana apa? Macam kita bisnes FTR kan. Andai kita bisnes kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan kita niat kita bersahabat kerana Allah, apabila kawan kita dalam tim kita bila dah keluar tak buat FTR dah, kita tetap bersahabat dengan dia. Macam Soleh sekarang, alhamdulillah, walaupun ramai yang dah tak buat bisnes tudung ke bisnes FTR, tetapi Soleh masih bersahabat dengan mereka dan sampai sekarang pun masih WhatsApp, masih kontak, masih support di FB dan kadang-kadang kita ajak datang rumah kita sebab apa? Kita bersahabat kerana Allah Ta'ala. Bukan kita bersahabat kerana kepentingan diri. Bukan bersahabat kerana perniagaan. Bukan bersahabat kerana bisnes. Tetapi bersahabatlah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bersahabat kita tu sampai ke syurga kita doakan. Dalam tim-tim soleha, Soleh doakan kita bersahabat sampai ke syurga. Sampai nafas terakhir pun kita bertemu dekat syurga. Kita berukhuwah di sana pula, insya-Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Soleha hari ini, insya-Allah. Segala salah silap harap dimaafkan. Soleh minta maaf. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu hadapan. InsyaAllah Soleh doakan agar anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa beroleh husnul khatimah, insyaAllah. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.